Sepangga Saudara Mustafa Sa'mud. Saudara, Sepangga mesti kita tukar menjadi Kubu Harapan. Kerana kali ini pilihan raya kita nak pastikan kita tawan Putrajaya. Cukup dengan orang politik kayakan diri mereka. Cukup dengan tipu helah. Cukup dengan skandal demi skandal demi skandal. Cukup beli kapal, kapal tak siap. Cukup beli helikopter, helikopter tak sampai. Cukup guna wang Felda tipu rakyat. Cukup dengan Velcro. Sebut saja agensi, sama ada Bumi-Putra atau negara atau beli, memang ada yang songlak. Ini pemimpin yang paling tak guna dalam sejarah. Kemudian datang masa pilihan raya, hidup Melayu, hidup Sabah, rakyat Sabah. Rakyat apa? Rakyat merempat dan kamu kaya raya, curi uang rakyat. Orang kata, oh, Anwar cakap tak bertanggung jawab. Siapa yang tak bertanggung jawab? Lihat saja perbahasan di parlimen. Lihat saja laporan Ketua Audit Negara. Wang untuk rakyat miskin setiap tahun 22 bilion ringgit. Yang hilang, yang tiris, yang rasuah, yang menipu 10 bilion ringgit. Sudah, sampai bila kita nak biarkan keadaan begini? Jadi saya nak seru pada anak-anak muda. This is your land. This is your future. Make a decision and kick out this rotten government. Malaysia dan Sabah itu memang negeri yang luar biasa hebatnya. Balak banyak, balak hilang. Yang atas kaya, yang bawah miskin. Mai pilihan raya, dia bagi 200 ringgit, kita ni anak muda agama. Dengar Pak Cik cakap. Kalau rakyat cegeni, saya beritahu Anwar, berapa puluh tahun saya masuk keluar penjara. Lawan, masuk penjara. Keluar, lawan, masuk lagi. Keluar, lawan tetap. Dan kali ini di Sepangga, tadi di Kalabakan, Tawau, sebelum itu di Tuaran, dan saya tengok kawan saya di Penampang. Rakyat sudah bangkit dan marah, dan anak muda menjadi pencetus perubahan. Kalau insya-Allah kita menang dalam pilihan raya ini 19 bulan, saya akan send pertamanya kepada semangat anak-anak muda. Kita tak boleh biarkan. Semua orang tahu harga barang naik. Betul tidak? Mustafa kata harga sayur naik. Daging? Ayam naik atau tidak? Tapi jawapan dia 70 menteri gaji 70,000 ringgit sebulan. Menteri paling ramai di dunia. Masalah tak selesai. Menteri 70 orang gaji 70,000 ringgit, telur tak ada. 70 menteri tapi tak ada telur. Saudara, please, yang wanita, anak muda dan rakan-rakan, please help. Please save yourself, your family, your children, your parents
from these crooks and change this rotten government. Mana mungkin rakyat susah, rakyat miskin, kerja tak ada, pembangunan ekonomi tidak ada, 70 menteri. Parti Melayu, hidup Melayu. Parti Islam, Allahu Akbar. Gaji 70,000, kerja tidak ada. Ada pemimpin parti Islam, duta khas lagi, gaji RM60,000. Parlimen pun tak datang. Bila tanya, apa pasal Muhyiddin Yassin tak datang parlimen? Apa pasal Ustaz Hadi Awang tak datang parlimen? Jawab dia, ini bukan sekolah. Apa jawab ni? Parlimen kita kena hadir, kena bahas. Yang perlu sokong, yang perlu bantah. Masalah rakyat, masalah pengangguran, masalah tentera, masalah polis, masalah pendawan awam, kita kena bawa untuk perhatian kerajaan. Ini yang kita kena lakukan, saudara. Baik. Jadi kalau kita nak tahu masalah dalam negara, semua orang tahu. Kalau ada orang sepanggal kata no, I don't know, itu aneh. Satu dunia tahu tentang corruption, rompakan 1MDB, New York Times, Asia Wall Street Journal, Beijing Daily, The Hindustan Times, semua satu dunia tahu. Mana tidak Malaysia? Ya, mana? Dan ini yang berlaku. Saya lepas keluar penjara 2018, dijemput oleh Presiden Erdogan pergi ke Turki, dijemput oleh Amir Khattab ke Qatar, Narendra Modi ke India, dan ramailah pemimpin lain. Semua tanya, mengapa boleh berlaku satu skandal rasuah begitu besar? Sebab rakyat diperbodohkan. Kalau tidaklah sebab Pakatan Harapan menang 2018, kita tak tahu. Satu lagi kes, seorang menteri UMNO jatuh helikopter dan meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian orang tahu dia kaya, dia rapat dengan Najib dan pimpinan UMNO. Kes mahkamah, berkelahi rebut harta di antara ibu dia dengan isteri dia, wife and the mother-in-law. Keluar bahan-bahan mahkamah, keterangan fakta mahkamah, semua harta dia 2 bilion ringgit. Seorang menteri punya kekayaan 2 bilion ringgit. Ini bapa kamu jadi. Apa jadi kita? Bayangkan, seorang menteri, kita tahu sebab bergaduh, keluar di mahkamah. Bukan saya kata, dokumen mahkamah. Berapa? 2,000 juta ringgit. Itu pun datang di sini, lawan dalam pilihan raya, kami adalah pejuang rakyat. Menteri dapat 2 bilion ringgit. Saudara, saya nak beritahu anak-anak muda, if you don't know this, you are condemning your own future. You must know this, and you must stop this nonsense. How do you stop this nonsense? Datang 19 hari bulan, Pangkah Harapan, dan tolak parti-parti yang rasuah. Sudah, saya tak mau panjang cerita, kan ramai tahu. You just Google about corruption in this country, you tahu. Itu Barisan Nasional. Sekarang dalam Perikatan Nasional, Muhyiddin kata dia telah berjaya selesaikan masalah COVID. Sudah, sekatan PKP COVID itu paling lama di Malaysia di antara negara-negara di dunia. Longest lockdown in the world. Dia tahu tak peniaga kecil? Dia tahu tak gerai-gerai macam ini? Dia tahu tak kedai-kedai ini orang tak boleh cari makan berbulan-bulan, bertahun? Dia tahu ke tidak?
Kalau betul masa tengah bergebak, sekat. Masa di Malaysia paling lama. Gaji dia potong tidak? Tak. Kurang tak menteri? Tak. Berapa gaji? RM70,000 sebulan. Rakyat nak makan nak dapat 10, RM50 pun dilarang. Dia larang. And you want to support him? Bodoh kita kalau sokong orang macam itu. Perikatan Nasional. Yang sekarang ni JRS, yang bersama JRS, dan bersama JRS juga PAS. Dan parti Islam sekarang ni tak macam dulu. Siapa tak sokong dia masuk neraka. Itu je buat kenyataan baru ni. Ni negara syurga diatur. Kemudian tak boleh sokong Anwar, kerana Anwar Cina sokong dia. Cina di AP ni komunis. Apa kita bodoh sebab itu? Kalau komunis buat laporan tangkap. Dia kata Cina sokong Anwar, oleh itu tak boleh. Dan kalau Anwar jadi Perdana Menteri, jantan dengan jantan boleh kahwin. Ini ustaz lebay, ketua PAS Perak. Dia ni apa ni? Parti di Sabah, gabungan yang bertanding ni apa nama? GRS. Saya malas nak ingat nama. Dia tak mau sebut, tapi you are supporting that coalition. You are supporting Bersatu and PAS, and you know they are wrong. And you know that the future of this country depends on Bumiputra and Brahmaputra. Muslim, Christian, Hindu, Buddha, mesti dalam satu tim. Kalau you nak saya jadi Perdana Menteri, nak. Dan saya kena pimpin orang Islam. Saya kena pimpin orang Kristian. Saya kena pimpin orang Buddhis, orang Hindu. Kerana dia rakyat saya. Saya nak dia sokong saya kena sokong mereka. Tak boleh faham juga. Bodoh sangat ni. Ini Malaysia mereka 60 tahun. Di Sabah, di Sepangga, mana ada Pitu? Pitu ada mana Pitu? Di belakang tu. Di Malaysia ini, di Sabah ini, kan ada semua kaum. Kalau nak jadi pemimpin, saya Muslim. Saya yakin dengan Islam. Saya nak orang hormat saya sebagai seorang Muslim dan budaya Melayu. Tapi saya kena hormat dia. Dan yang sokong saya itu Muslim. Alhamdulillah. Yang sokong dia Kristian. Jadi saya kena adil, fair to them as citizens, equal citizens in this country. That's a fact, that's a reality. Grow up. Orang-orang UMNO Bersatu dan PAS ini. Ini yang menyebabkan kita dikecam. Ada orang kata boleh, tapi bahaya kalau sokong Anwar, sebab dia akan dikontrol oleh orang Cina. Saya kata, saya pun bodoh macam kamu. Pasal apa dia nak kontrol? Ini sahabat-sahabat baik kita. Kita bincang kebaikan. Saya dalam keadilan, DAP, OPCO, Amanah, apa yang kita bersetuju? Betulkan kerajaan. Tolak rasuah. Apa yang beza pendapat? Ada orang Melayu Islam sokong rasuah. Ada orang Kristian yang tolerir rasuah. Sebab itu dia sokong belah sana. Kita faham. Tak boleh lagi dah. Sebab negara ini akan hancur. Kesian rakyat macam ini. Kemudian bila bergaduh, bila dekat pilihan raya, dia lagakan. Jaga, Cina nak kontrol. Jaga, Pulau Pinang akan dikristiankan. Jaga, tidak ada azan di Pulau Pinang. Ya. Azan yang kuat di Pulau Pinang, dia kata tak ada. Dan ada orang percaya. Mungkin dia tak dengar. Mungkin kerana masalah pendengaran dia pekak. Tetapi kita tahu bahawa ini jadi politik. Sebab itu saya ingat saudara, let us accept, let us move on. Apa dia? Have leadership yang mewakili hasrat rakyat. Have leadership
yang tolak corruption dan abuse of power. Halang leadership, curi balak, curi tanah, curi saham. Boleh atau tidak? You have to do that. Kemudian kalau dengan cara yang sedemikian, buat dulu. Kalau tanya saya, fokus on the economy. Apa yang diperlukan di Sabah? Pembangunan, investment, pelaburan. Dari China, dari India, dari Eropah, dari Amerika. Dan kita boleh kerana kita ada hubungan yang baik dengan negara-negara ini. Ini kalau tanya sekarang, Ismail Sabri ada tak dasar ekonomi? Dia tak boleh jawab. You tanya Perikatan Nasional, yang dia ada, ini dia buat dulu bagus. PKP bagus. You tahu berapa orang mati? 36,000 orang. Dan dia anggap itu satu kejayaan. Saudara, fokus ekonomi. Anak-anak muda yang menganggur masih ramai. Peluang latihan terbaik digitalization, artificial intelligence, new technology, services sector, tourism. Itu bidang-bidang yang kita patut tumpu untuk bangkit semula. Tahun 90-an kita ada kejayaan. Tapi kalau tanya saya cita-cita saya nak supaya Malaysia bukan saja catat kemajuan dulu, diangkat semula harum sebagai negara yang membangun, membela nasib rakyat. And believe me, we can do that. We can. Kita boleh. Tetapi kena ambil tindakan. Sudah kata suruh sokong saya, pimpin untuk buat perubahan. Tapi semoga kena menang. Kalau tidak tak cukup jumlah ahli parlimen. Sekarang di Semenanjung, semalam saya di Terengganu dan Pahang, Indramayu Kota Kuantan. Sebelum itu di Pasir Mas Selatan, Pekalan Cepa, Kota Baru, Macang, Tanah Merah. Esok saya balik terus sebentar ke Serambut, terus ke Kedah. Keesokannya seluruh negeri Perak, kawasan Parlimen Perak. Saudara, let me tell you this. Ada angin dan taufan perubahan yang besar dalam negara. You tengok YouTube, you tengok bagaimana rakyat sambut, jalan kaki, naik bisikal, naik motor, naik kereta. Di Pekalan Cepa dalam hujan lebat tidak berganjak. You know why? Dia dah fed up dengan janji palsu tokoh-tokoh politik dan dia minta kita bawa perubahan. Saya yakin sekarang kita telah marah kuat dan sedikit lagi untuk mencapai 112 dalam Mustafa Samud, you have to deliver sepanggal. Dan with your help, insyaAllah we can. Boleh? Boleh. Kemudian kita ada penampang, kita ada mana tersangka. Pensiangan kita boleh tawan. Dan Ranau, mana jadi Ranau? Itu Taufik. Ranau, mari depan Ranau. Dua hari lagi Datuk Hanifah Aman nak pergi kempen di Ranau. Kalah jaga. No defeat. Tempat Ranau itu tempat pengkhianat. Ya. Menang dengan apa? Menang dengan orang bawah macam ini. Menang kita. Dia jadi ahli parlimen. You dapat apa? Tak dapat apa. You sokong kena yakin. You sokong kena prinsipal. Dia bertanding atas nama logo mata keadilan. Kemudian nak pertahan jawatan Timbalan Menteri, tinggal kawan khianat. Orang macam ini patut dihumban ke laut.
ambil ini pesan saya khusus bagi orang-orang Ranau. Jangan bagi laluan sama sekali pada pengkhianat dalam negara ini. Kita akan beri contoh yang sangat tidak baik kalau kita biarkan pengkhianat ini menang. Jadi Taufik, humban dia ke Laut Cina Selatan. Ya. Menang dengan kegigihan rakyat. Macam ini. Sudah ada apa-apa? Air pun tak ada. Sudah yes. Hidup. Saya pun meja macam ni. Mustafa. Ya, ya. Kopi tenung. Ya, tenung. Ya, tengok macam mana sana. Tapi kata bakal guna nanti. Jadi saya respect. Ini jangan kita lebih-lebihkan sangat. Kadang kita ngampu lebih-lebih. Boleh jadi Perdana Menteri dia perasan, dia tak fikir susah rakyat. Jadi sebangga dengan sejarah. InsyaAllah kalau saya dinobatkan sebagai Perdana Menteri 20 hari bulan, you ingat Anwar berdiri di meja makan. Karena kalau saya berdiri tadi di bawah, orang belakang tak nampak. Jadi mata harus bertentang mata, baru boleh tersemat di dalam dada. Hanya hati yang menggoda. Kerana itu harapan cinta pertama. Okey, bagus Mas Bangga ni. Tadi di Putatan tu saya tak happy macam ni. Betul. Saya ingat dimasukkan apa dalam kopi saya tak tahu. Sudah, ini saya cakap dari hati ke hati. Hidup saya bukan yang mudah. Hidup saya itu penuh derita. Saya pernah jadi jawatan pemangku Perdana Menteri. Kemudian dihumban dalam penjara. Saya pernah pakai bintang-bintang dari langit tersemat di dada. Macam-macam, termasuk Datuk Seri Darjah Kinabalu. Kalau di Perak, Datuk Seri Simanja Kini. Saya pun tak ingat Datuk macam-macam. Kemudian masuk lokal, telanjang bulan. Habis Datuk semua. Makan, saya pernah santapan di Raja hampir semua istana. Makan dengan Perdana Menteri India, dengan Presiden Indonesia, Soeharto masih. Kemudian duduk dalam lokal, makan dia dalam plastik kertas. Sudah dipuji, ini bakal Perdana Menteri, tokoh hebat, Menteri Keuangan terkenal di dunia. Kemudian diaitkan setiap hari dalam televisyen, dicaci maki. Sudah, apa yang kemarin? Saya sudah cuba yang atas, saya dah cuba yang paling hina. Saya makan yang paling enak, saya makan makanan orang paling miskin. Saya dipuji dan saya juga dihina. Saya dibentak bintang-bintang gemerlapan penuh di dada. Saya juga ditelanjangkan. Sudah, apa pengajaran? Mengajar saya supaya sentiasa insaf, jaga nasib orang yang paling. Kepada anak-anak muda yang tak baca sejarah Pakcik, saya nak beritahu, saya bukan orang politik yang kamu kenal. Saya yakin dengan perjuangan ini, dan saya mau kita ubah peta politik di negara Malaysia.
Dan saya akan tegas, saya akan terajang mana-mana pemimpin kerajaan Pakatan Harapan kalau didapati curi duit rakyat. Dan saya nak tunjuk, sebab itu saya katakan langkah pertama, saya akan tolak semua gaji sebagai Perdana Menteri. Saya akan kurangkan daripada 70 menteri yang tak buat kerja, tak guna ini, kurangkan lebih daripada setengah. Saya akan turunkan gaji menteri-menteri sebagai tanda that I care nasib rakyat yang tak ada kerja dan gaji. Mana tak malu ke? Tanya Mael, Perdana Menteri. Tanya Muhyiddin. Oh, jaga rakyat. Rakyat apa? Rakyat tak ada kerja, gaji rendah, bukan gaji minima. Kamu bagi menteri RM70,000, 70 orang, dan kamu kata kamu care pada rakyat. My foot, you don't deserve to lead this country. Ya, you kata saya marah. Mana tak marah? Tak boleh, susah. This is not politics. Oh, kata ini politik biasa. This is not politics. This is not about elections. Ini bukan beza pendapat parti. Ini bukan soal gaduh di antara siapa yang jadi Perdana Menteri. Ini mengenai langkah nak selamatkan negara ini. Nak selamatkan Sabah, supaya rakyat Sabah dapat pembelaan. Tak usah cakap dah Sabah persabahan, Sabah-Sabahan, dia pun curi sama. Tidak, saya berlama ke Sabah. Kawan-kawan lama ada ni, masuk Nifah yang lain. Berapa lama saya masuk keluar? Ada saya ambil satu balang Sabah. Ada saya ambil satu kontrak Sabah. Saya tak ambil. Jadi jangan kecam saya, I don't come here untuk curi balak. Saya datang sini untuk bela nasib rakyat yang bawah di Sabah. Dan saya banyak kali tempat saya bagi tahu. Bila saya timbalan Perdana Menteri, masa itu Datuk Seri Sakaran Dandai sebelum jadi Tun, dia telefon, dia luluskan dalam 50,000 ekar tanah balak untuk bapa saya. Dia telefon, dia Datuk Seri. Saya kata, pasal apa? Ada dia minta? Dah, tapi ini sumbangan kerana pengorbanan, susah payah Datuk Seri, luluskan projek sekolah, projek jalan, projek ini untuk Sabah. Jadi kami terima kasih dengan bagi. Saya kata, orang lain kerja juga. Tukang cuci ini ada peranan. Tahu tak? Restoran ini tidak terkawal kalau tak ada orang tukang cuci bagi sumbangan. Hormat tak sumbangan dia. Tandas kita tidak akan bersih kalau tidak ada yang cuci tandas. Apa? Kita bagi balak ke dia? Jadi saya beritahu Datuk Seri Sakaran, terima kasih Datuk Seri, saya hormat, tapi mintalah batalkan. Dia tak sanggup, kerana dia tak berani batalkan, kerana banyak ramai menteri-menteri dan Perdana Menteri, Perdana Menteri, dia kata tak payah, tapi dia kata okey, dia dah bagi ambil lah. Jadi dia tak sanggup batalkan keputusan mesyuarat Menteri Sabah. Saya ambil pen dan kertas timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Sakaran Dandai, Ketua Menteri Sabah, Kota Kinabalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merujuk percakapan telefon kita tadi, saya dengan ini mengarahkan Datuk Seri Ketua Menteri membatalkan kelulusan tanah balak kepada nama ayah saya. Yeah. This is a true story. You can check on the records and file di Kerajaan Negeri Sabah. Saya nak tanya, ada tak ni pemimpin-pemimpin GRS, pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional yang sanggup buat begitu, batalkan kelulusan yang telah diberikan kepada mereka? Jadi kita batalkan. Jadi bila saya masuk penjara, saya fikir juga, kalau kami itu berapa puluh juta aku dapat. Tapi kalau saya ambil, apa jadi? Saya datang ke Sepangga, dia kata, Anwar cakap berdegar-degar, berjuang membela nasib rakyat, tapi perangai sakau sama juga.
Jadi alhamdulillah, saya syukur kepada Allah memelihara saya daripada tindakan dosa. Saudara, mengapa saya cerita ini? Saya tak mau saudara, terutama anak muda, fikir all Christians are the same. Saya nak anak muda work. Kalau orang bagi RM200, BN bagi, ambil tak? I tengok bila tanya yang dia kata macam ambil RM200 bah, ambil lah. You tak nak ambil? Aku tak percaya kalau you tak ambil. Ambil. Dia bagi jing, ambil tak? Dia bagi beras, ambil tak? Dia bagi baju, ambil tak? Dia bagi baju, ambil tak? Ambil. Tapi kalau BN atau GRS, pakai tidur. Siap pakai harapan. Baik. Ini saya nak cerita a true story. 2008, setelah keluar 2004 penjara, saya ambil alih kawasan Permata Ampau, bertanding. Hari ini saya pegang tangan Azizah. Pegang Azizah. Lain, Azizah isteri saya lah. Jalan-jalan-jalan, ada 7-8 anak-anak muda Barisan Nasional. Assalamualaikum, Datuk Seri. Saya pun tengok, Waalaikumsalam. Jadi saya jalan. Datuk Seri, tengok. Dengan cara kasar dan jerit. Jadi saya tak maulah jadi isu. Jadi saya pun buat datang. Datuk Seri, tengok. Saya kata, budak-budak ni. Saya pun tengok. Bila saya tengok itu, dia pun angkat baju dia. Zap. Ni baju di luar, BN. Di dalam tu nampak nama gambar Anwar Ibrahim. Jadi saya senyum. Dia kata, itulah Datuk Seri, saya suruh tengok ni. Yang di luar ni dia bagi RM400. Jadi kami pakai. Tapi kerja dan undi yang di dalam. Cerdik tak anak muda? Kalau anak muda cerdik, you boleh kalahkan BN dan GRS. You kena cerdik. There's only way you can defeat them. Duit tak mampu. Jangan kata, oh harapan kena bagi duit banyak tu. No. Tak ada. Saya minta, memang tak ada. Sikit-sikit boleh untuk naik bendera begini. Jadi ingat masa depan kita. Kerja-kerja lapar. Dia beli kandung Pito ni, tadi tak nampak ni. Tak cukup makan. Makan tak? Sikit je lah. Pakai baju BN yang dia bagi dan Perikatan Nasional. Kerja pakai harapan. Kemudian pakai baju itu, pergi bilik gerakan, makan. Bilik gerakan BN dan BN. Ketika dia pakai BN, tengok bilik gerakan dia GRS. Ba, selamat pagi ba. Selamat pagi. Dah. Terima kasih ba. Keluar, tukar baju harapan. Itu dia cara. Itu maknanya kita cerdik. Orang rakyat yang cerdik, cerdas, boleh kalahkan puak rasuah. Betul. Jadi kita ingat, boleh? Jangan lupa. Dia simbol kita ni tukar. Dulu keadilan. Tapi sekarang kita nak pakat semua parti-parti ni, JAP, UPKO, Amanah, Keadilan. Kita pakai satu logo, iaitu harapan. Jadi harapan, Mustafa, mana ada merah dalam undi, kertas undi. Kertas undi di hitam. Jadi turun terang. Dia memang tulis itu harapan saja dalam kertas undi. Mustafa, harapan kerja dan colornya hitam. Jadi kena tunjuk supaya jelas. Ya. Maknanya anak-anak muda jangan silap. Janji. Okey. Kerana kali baru kena tegang di kampung-kampung. Pada malam ini saya nak buat satu pengumuman penting. Yang hadir ini ramai lah, sepanggar ni ramai.
Saya dengan ini, dengan kuasa saya sebagai pengurusi Pakatan Harapan, melantik semua yang hadir sebagai pengarah penerangan pilihan raya Harapan. Kamera, pusing sana ambil, pusing sini ambil. Ya, okey. Dan sini. Atas. Okey. Jadi kalau orang tanya, siapa kamu sibuk-sibuk kempen? Saya telah dilantik oleh Anwar Ibrahim sebagai pengarah penerangan sebangsa. Boleh? Reformasi. Lawan tetap. Lawan sampai. Membujur lalu melintang. Saya tahu ini pergi ke Petatan. Wah, anak muda Sabah ini luar biasa. Saya kata, membujur lalu melintang, cepat habis. Saya dengar dari tambah. Saya pun turun pentas. Pergi, ada budak-budak macam ni, dia ramai, dan beratus orang. Saya kata, kamu kata apa? Patah habis. Patah apa? Dia kata, Datuk Seri, patah tak cukup, takut dia sambung. Kena bagi patah habis. Tengok, anak muda punya semangat ni. Saya kata, okey, saya pergi Kelantan, saya pergi Kedah, saya pergi Negeri Sembilan. Saya kata, anak muda Sabah mempelopori satu tahap perjuangan dengan tegas. Bila saya kata patah, dia sambung patah habis. Ini hebatnya orang anak muda Sabah. Jadi saya tak akan lupa. Mana-mana saya pergi sebenarnya. Esok di Kedah, boleh tengok YouTube, saya akan sebut. Saya belajar dengan anak muda Sabah. Patah saja tidak cukup, kena patah habis. Kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.